Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Profesor Madya Dr. Awanis binti Ku Ishak dan rakan-rakan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tugasan kumpulan ini disediakan untuk Profesor Madya Dr. Awanis binti Ku Ishak bagi subjek PPMN 1013 Penghantar Pengurusan. Hari ini saya mewakili rakan kumpulan saya akan membentangkan satu tugasan kumpulan. Kumpulan kami memilih salah satu syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia iaitu AirAsia sebagai syarikat penerbangan terbesar di Asia Tenggara. Kumpulan kami adalah kumpulan ke-9 dalam PJJ 221. Kerja-kerja dan tugasan ini telah disempurnakan oleh kami yang terdiri daripada Encik Muhammad Nur Zahir bin Aloy Al-Hafid, nombor metrik 290179. Saya sendiri, Puan Adhana binti Talib, nombor metrik 290346. Encik Rosmadi Azri bin Abdul Rahman, nombor metrik 290241. Encik Abdul Jalil bin Sabudin, nombor metrik 290089. Dan Encik Wan Muhammad Hafiz bin Wan Rahim, nombor metrik 283924. Seterusnya, saya mempersilakan rakan saya untuk membentangkan berkaitan pengenalan Asia dan yang berikutnya. Pengenalan. AirAsia adalah syarikat penerbangan terkemuka dan terbesar di Asia. Terkenal dengan slogan, "Kini siapa pun boleh terbang", kerana dapat menawarkan harga tambang murah dalam tempoh 11 tahun beroperasi. Syarikat AirAsia berjaya memiliki perkhidmatan rakan terbanyak dengan 400 destinasi melintasi 25 negara. AirAsia telah menawarkan perkhidmatan kepada 180 juta penumpang dari hanya 2 pesawat kepada kira-kira 250 buah pesawat termasuk anak syarikat. AirAsia berbangga menjadi syarikat ASEAN yang beroperasi di Malaysia, Indonesia, Thailand, Jepun, Filipina serta menawarkan rangkaian destinasi ke semua negara ASEAN, China, India, Sri Lanka dan Australia. AirAsia Berhad merupakan syarikat penerbangan tambang murah yang pertama selain memperkenalkan perkhidmatan penerbangan dengan tambang murah. AirAsia juga memperkenalkan aktiviti perniagaan lain seperti AirAsia Megastore, tawaran kad kredit AirAsia, perlindungan perjalanan AirAsia, perkhidmatan kereta sewa AirAsia serta AirAsia Go. Dengan menjalankan aktiviti perniagaan ini juga, AirAsia dapat memperluaskan serta meningkatkan lagi keuntungan syarikat dalam perkhidmatan. Visi AirAsia menjadikan syarikat penerbangan tambah rendah terbesar di Asia dan memberikan perkhidmatan kepada 3 bilion orang yang kini tidak mendapat perkhidmatan yang maksimum kerana sambungan yang kurang dan tambang yang tinggi. Bagi misi AirAsia pula adalah pekerja dilayan seperti ahli sebuah keluarga besar dan menjadi syarikat terbaik untuk bekerja. Mencipta jenama ASEAN yang dikenali dunia. Dan ketiga adalah mencipta kos rendah yang menjadikan sesiapa pun boleh terbang dengan AirAsia. Dan yang keempat, mengekalkan produk berkualiti paling tinggi, merangkumi teknologi bagi mengurangkan kos dan menambah tahap perkhidmatan. Produk dan servis syarikat. AirAsia menawarkan penerbangan tambang murah daripada segi syarikat penerbangan pertama di Malaysia dan juga memperkenalkan slogan, "Kini semua orang boleh terbang". Kos yang ditawarkan juga adalah mampu menaiki kapal terbang bagi golongan yang berpendapatan rendah. Seterusnya, memastikan pengurusan lebih kos yang lebih efektif. Dan terakhir adalah untuk mendapat pengiktirafan dunia dengan kos serendah itu iaitu USD 24 bersamaan dengan 0.82 sen untuk setiap tempat duduk. AirAsia Megastore. AirAsia juga menjalankan perniagaan di laman membeli belas secara atas talian dengan menawarkan pilihan yang terbaik serta paling lengkap dalam TSA aksesori dengan menggunakan platform e-dagang dan juga penghantaran yang tepat pada masanya. Pesaing-pesaing utama. Segi penerbangan, syarikat AirAsia juga berdaya saing seperti syarikat Tiger Airways dari Singapura yang menawarkan tambang murah kepada golongan yang berpendapatan rendah.
segi pengangkutan, AirAsia telah mewujudkan satu e-hailing pada tahun 2021 di sekitar Lembah Kelang bagi bersaing dengan syarikat seperti Grab. Dan ketiga adalah bekerjasama dengan Citibank untuk pelanggan ataupun penumpang menikmati lebih kelebihan dan keistimewaan bersama syarikat AirAsia. Dan keempat, meningkatkan saingan dari segi kargo. Pada tahun 2021, syarikat AirAsia adalah syarikat yang pertama menguruskan tempahan penghantaran sehingga menjadualkan semula perkhidmatan proses pembayaran dengan menggunakan platform e-wallet. Seterusnya ialah trend-trend dan isu utama terkini AirAsia. AirAsia Group Berhad menukar nama kepada Capital A Berhad bertujuan menghebahkan pelebaran skop perniagaan yang bukan lagi sekadar bertumpu pada industri penerbangan. Walau bagaimanapun, jenama AirAsia masih lagi dikekalkan, cuma kini ia berada di bawah kumpulan Capital A Berhad, memandangkan ia adalah satu nama besar yang dikenali serata dunia. AirAsia Express baru sahaja dilancarkan lewat tahun 2021 oleh AirAsia Super App. Perkhidmatan ini berteraskan khidmat penghantaran barangan segera dalam satu hari dan penghantaran laju menggunakan kereta dan motosikal. Walau bagaimanapun, pada peringkat awal ini hanya 7 buah bandar sahaja iaitu di Lembah Kelang, Melaka, Johor Bahru, Kota Baru dan lain-lain sebelum diluaskan ke seluruh Malaysia. Mengikut perancangan, perkhidmatan ini juga akan dikembangkan ke negara serantau iaitu Thailand, Singapura, Indonesia, Filipina serta menjengah pasaran Korea Selatan, Jepun, China dan India. Capital A melantik Tan Sri Jamaluddin Ibrahim menjadi pengerusi bebas bukan eksekutif sebagai sebahagian transformasi berterusan kumpulan, termasuk menjenamakan semula perniagaan penerbangannya AirAsia Aviation Limited kepada AirAsia Aviation Group Limited. Penjenamaan ini adalah simbolik kepada pemulihan syarikat itu yang mengalami kegawatan akibat lumpuhnya industri penerbangan kerana pandemik COVID-19. Dengan kepimpinan baru ini juga diharapkan dapat memacu pertumbuhan Capital A menjadi penyedia perkhidmatan gaya hidup dan perjalanan digital utama di rantau ini. Tidak cukup sekadar ingin menjadi syarikat penghantaran barangan dan makanan, AirAsia kini telah memperoleh kelulusan untuk menjalani latihan juruterbang drone daripada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Untuk lebih jelas lagi, ia adalah perkhidmatan pilot project yang berteraskan penghantaran barangan menggunakan khidmat drone automatik. AirAsia sedang mengikuti rapat industri yang berpotensi dan sudah pun berkembang pesat di peringkat global dan dijangka mencecah 7 bilion menjelang 2027. Latihan teori akan diadakan di AirAsia Academy, manakala praktikal di padang YMCA Kuala Lumpur. AirAsia telah mengambil semula sebahagian bekas pekerjanya yang diberhentikan semasa krisis pandemik sebelum ini melalui anak syarikatnya AirAsia Grocer. Dengan pengambilan ini, mereka kini mampu bernafas semula dan mula menerokai bidang baru yang berbeza dengan bidang sebelum ini. AirAsia Grocer adalah perkhidmatan penghantaran barangan runcit di bawah aplikasi Super Apps. Apa yang menarik ialah perkhidmatan ini menghubungkan antara rakan penghantar, petani dan peruncit serta mampu mengatasi masalah pembaziran hasil segar yang berpunca dari faktor logistik. Perkhidmatan ini juga mendapat sokongan daripada Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. AirAsia juga telah menggunakan analisa SWOT di dalam pembangunan dan perkembangan perniagaan mereka. Analisa SWOT iaitu satu kaedah analisa dalam mengenapasi realiti perniagaan. Terdapat 4 komponen utama dalam SWOT iaitu strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang dan yang terakhirlah threat ataupun ancaman. Kaedah ini diguna pakai oleh AirAsia dalam membangun dan mengembangkan strategi bagi mencapai objektif syarikat. Pertama, kekuatan. Syarikat AirAsia Berhad mempunyai perancangan dan strategik bagi mencapai objektif syarikat untuk jangka masa panjang dan jangka masa pendek. Kekuatan sebuah syarikat adalah satu peluang yang terbesar dan ia dapat dipertingkatkan dari masa ke semasa.
Tawaran harga penerbangan yang murah ini akan menjadikan AirAsia muncul sebagai syarikat penerbangan tambang murah yang terbaik di dunia, berketepatan dengan slogan yang diperkenalkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif AirAsia iaitu Tan Sri Tony Fernandes, "Now everyone can fly." Ia telah membuka peluang kepada semua peringkat untuk merasai penerbangan dengan tawaran yang lebih murah. Kecintaan Ketua Pegawai Eksekutif AirAsia terhadap acara sukan telah menarik minat AirAsia menempah nama di arena bola sepak dengan menaja pasukan Manchester United bagi penajaan baju jersey pasukan tersebut. Dengan penajaan sebegini, ianya membawa nama AirAsia semakin dikenali dan menjadi keuntungan di masa akan datang. AirAsia juga telah menjadi syarikat pertama di Asia Tenggara yang memiliki dan mengendali pesawat AirAsia jenis Airbus A320neo. Kos penyelenggaraan pesawat tercanggih ini, AirAsia mampu mengekalkan kos operasi dan penyelenggaraan yang rendah dengan menukar Airbus jenis Boeing 737 kepada A320. Manakala kelemahannya adalah antara faktor kelemahan yang dikenal pasti dari segi perkhidmatan yang ditawarkan kepada pengguna. Ianya berlaku kekerapan perubahan jadual penerbangan. Jadual yang sering berubah-ubah, terutama di saat-saat akhir tarikh penerbangan, menyebabkan ketidakpuasan penumpang yang menggunakan perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan dengan mementingkan ketepatan masa dan menolak tawaran tambang murah ini atas sebab kelemahan yang tidak mengikut jadual penerbangan. Ini menyebabkan syarikat AirAsia AirAsia berhak akan kehilangan ramai pelanggan. Tawaran tambang murah kepada pelanggan ini sebenarnya menyebabkan kewangan syarikat juga berkurangan. Kekurangan sumber kewangan ini sedikit sebanyak menyebabkan syarikat terpaksa mengurangi kos-kos perkhidmatan yang lain dan memastikan ianya juga murah, contohnya seperti peruntukan bagasi yang terhad. Manakala peluang pula adalah AirAsia juga telah memanfaatkan peluang-peluang bagi memastikan syarikat penerbangan tambang murah ini semakin berkembang bersesuaian dengan perkembangan semasa. Syarikat telah membuat inovasi dan pembaikan. Di dalam menangani pandemik yang melanda dunia buat masa ini, AirAsia telah menjadi membuat kerjasama dan inovasi dengan membuat kerjasama logistik udara baharu iaitu perkhidmatan pengangkutan dan logistik terkemuka Global Geodis. Memandangkan penerbangan komersial yang telah beroperasi secara rancak sebelumnya, inovasi teknologi secanggih bagi perkhidmatan membeli tiket secara atas talian akan memudahkan pelanggan melakukan transaksi dan mengurangkan kos pelanggan membayar kepada ejen. Manakala ancamannya pula adalah sebarang kemungkinan yang melibatkan beberapa faktor luaran boleh menyebabkan kemajuan operasi AirAsia. AirAsia perlu memperbagaikan strategi dalam menangani ancaman yang diterima dari pesaing-pesaing dan pelanggan-pelanggan yang sedia ada. Pesaing-pesaing syarikat penerbangan sedia ada seperti Tiger Airways dan yang lain sedikit sebanyak memberi sedikit ancaman pada AirAsia. Dengan kos tawaran tambang murah ini akan adanya persepsi oleh pengguna daripada segi keselamatan seperti insiden kemalangan. Hala tuju serta masa depan syarikat AirAsia. Seperti syarikat-syarikat lain, AirAsia juga mempunyai masa depan tersendiri. Selain memberikan perkhidmatan penerbangan tambang rendah serantau, AirAsia juga mempunyai perniagaan digital yang bakal menjadi salah satu perniagaan utama syarikat AirAsia. Perkhidmatan digital AirAsia Group berhak mampu mengatasi perniagaan penerbangan dalam tempoh beberapa tahun akan datang dan potensi itu sudah wujud pada masa kini, namun ia bergantung kepada kumpulan untuk merealisasikannya. AirAsia tidak pernah berhenti untuk terus berkembang dalam bidang perniagaan penerbangan maupun digital walaupun bermacam-macam cabaran termasuk wabak yang menimpa negara sekarang seperti wabak COVID-19. Pada awal kemunculan AirAsia, tidak ramai yang yakin dengan kemampuan sehingga kini AirAsia menjadi syarikat gegasi penerbangan tambang rendah serantau. Kita juga tidak tahu sejauh mana perkembangan perniagaan digital pada masa hadapan. Namun, kumpulan tidak pernah berhenti untuk berusaha. Pasaran digital ini wujud, begitu juga dengan permintaan. Malah kami mempunyai data yang besar dan komprehensif. AirAsia Digital akan terus kukuh dan menjadi gergasi di ASEAN dan juga global, tetapi ia bergantung kepada bagaimana untuk mencapainya. AirAsia kini menyasarkan sumbangan 50-50 pendapatan perniagaan digital dan penerbangan.
Kekuatan perniagaan digital Asia adalah pada ekosistem perniagaan menyeluruh yang dilaksanakan bermula dari penghantaran makanan, perladangan, teknologi kewangan atau fintech sehinggalah kargo. Rancangan Asia untuk mewujudkan bank digital juga dijangka terus mengukuhkan lagi perjalanan digital kumpulan. Asia juga sudah menghantar permohonan untuk mendapatkan lesen bank digital dengan mewujudkan perkongsian konsortium bersama Malaysian Industrial Development Finance Berhad MIDF dan Ikhlas Capital Master Fund PTE Ltd. Lesen bank digital akan memberi lonjakan baharu dalam cabang perniagaan fintech, BigPay, sekaligus memberikan nilai inklusif yang menjadi kekuatan Asia sejak hari pertama diwujudkan. Perkongsian dengan MIDF dan Ikhlas ini akan membantu bank digital BigPay dan bank digital akan memberikan perkhidmatan baharu kepada perusahaan kecil sederhana PKS. Ia juga dapat membantu rakan niaga seperti Asia seperti petani, peniaga makanan dan penghantar makanan dan penting bagi menyokong bersama pengukuhan ekosistem selain mempunyai data yang besar. BigPay akan menjalin kerjasama dengan konglomerat asing yang mempunyai kepakaran fintech. Asia sentiasa terbuka dengan perkongsian kerjasama yang mempunyai hala tuju sama dengan kumpulan. Setiap perniagaan Asia dilaksanakan secara kerjasama seperti usaha sama dengan Gojek bagi mengambil alih perkhidmatan syarikat unicorn di Thailand. Strategi Asia. Jika diperhatikan, Asia telah banyak mengambil strategi atau langkah awal dalam menangani isu-isu semasa. Lebih mudah diperkatakan bahawa Asia lebih ke hadapan untuk mengatasi sebarang permasalahan pengguna. Pelaksanaan strategi Asia untuk menjadikan mereka syarikat penerbangan kos rendah yang menguntungkan dan menjadi mampu bersaing dengan pesaing lain dalam bidang perniagaan adalah yang pertama, Management by Objective iaitu MBO. Strategi ini adalah bertujuan untuk ke arah menaikkan nama syarikat sebagai peneraju utama kadar tambah murah untuk mendapatkan sambutan yang menggalakkan. Asia didapati telah mengaplikasikan konsep MBO iaitu satu, sistem pengurusan yang bergabungkan atau menyatukan kumpulan pekerja dengan pengurus untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Di dalam MBO terdapat 4 elemen iaitu yang pertama, matlamat yang khusus, penyertaan dalam membuat keputusan, tempoh masa yang jelas dan kesan pencapaian syarikat. Yang kedua, teknologi maklumat IT dalam pengurusan. Cabaran teknologi terkini membuatkan Asia meningkat dan meneroka lebih banyak peluang IT untuk menjadikan Asia adalah syarikat yang cekap dan efektif. Dengan memaksimumkan penggunaan IT dalam pengurusan sistem, ini membuatkan Asia lebih mudah untuk mengenali, menduga dan bertindak balas dengan berkesan dan efektif terhadap aduan pelanggan, serta memaksimumkan pendapatan syarikat dengan lebih baik. Melalui cara ini membolehkan Asia dalam menguruskan harga tiket dan memberikan sumber untuk meningkatkan pendapatan syarikat. Yang ketiga, melaksanakan e-dagang dalam perniagaan. Dengan memperkenalkan e-dagang dan mengoptimumkan serta memaksimumkan IT di dalam perniagaan, Asia telah berjaya merubah statusnya dari perniagaan konvensional kepada perniagaan moden. Tujuan pelaksanaan e-dagang adalah dapat mengurangkan kos kertas tiket dan kos ejen pelancongan. Dan yang terakhir, melaksanakan penyumberan luar dalam perniagaan. Dalam mutakhir ini, teknologi maklumat sangat cepat berkembang dengan ketara ia menjadikan perniagaan menjadi lebih kompetitif dan sangat mencabar. Ia menjadikan Asia telah melaksanakan strategi sumber dalam pengoperasian sistem di mana strategi penyumberan luar akan menyediakan yang pertama, penjimatan kos yang banyak kerana pengurangan penggunaan sumber. Yang kedua, meminimumkan
kos dalam operasi sistem IT dengan penyumberan luar dalam bidang IT yang akan membuat perkhidmatan sebanyak mungkin dalam bidang perniagaan. Yang ketiga, memudahkan Air-Asia memantau semua sistem yang disumberkan kepada syarikat tertentu. Dan yang keempat, mengurangkan risiko sedia ada dengan meminimumkan penggunaan sumber kewangan semasa. Ia memberikan Air-Asia kelebihan dalam daya saing kerana strategi dapat lebih luas daripada yang pernah diciptakan dengan cara memberikan tambang yang sangat rendah. Kesimpulannya adalah AirAsia merupakan syarikat penerbangan terkemuka dan terbesar di Asia. Terkenal dengan slogan, "Kini siapa pun boleh terbang." Kerana dalam menawarkan harga tambang murah, AirAsia berbangga menjadi syarikat AirAsian yang beroperasi di Malaysia, Indonesia, Thailand, Jepun, Filipina serta menawarkan rangkaian destinasi ke semua negara ASEAN, China, India, Sri Lanka dan Australia. AirAsia Berhad merupakan syarikat penerbangan tambang murah yang pertama. Syarikat AirAsia memperkenalkan perniagaan dengan cara konsep dunia tanpa sempadan, globalisasi serta lokalisasi. Semasa krisis pandemik yang melanda di seluruh dunia, AirAsia mampu mengalihkan keupayaan perniagaan. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan AirAsia Tan Sri Tony Fernandez berkata, "Aset terbesar kami adalah kaki tangan kami. Ianya telah memberi peluang kepada kaki tangan mereka untuk mengalihkan kerjaya mereka. Penubuhan Red Belt Academy adalah saluran syarikat bagi melatih kaki tangannya dalam evolusi digital. Inilah yang membezakan di antara syarikat penerbangan AirAsia dengan syarikat penerbangan yang lain." Sekian sahaja daripada kami, Kumpulan 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.